Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan seagung-agung nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita sentiasa dicampakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah di dalam hati sentiasa. Mudah-mudahan memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suasana kita masih lagi dibayangi dengan rasa bimbang penyakit yang menular, COVID-19. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi ruang kepada kita celah-celah Allah uji dengan musibah. Di situ kita masih lagi mampu untuk bersama berjamaah selepas beberapa bulan kita ditogah untuk ke masjid dan surau, juga ibadah Jumaat, untuk supaya kesihatan kita, kehidupan kita lebih baik. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada orang Islam, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan dan kelompok ini, rasa macam tak senang duduk, rasa tidak tenang duduk rumah, hati ni mengeletik nak pergi masjid. Tapa panggil waktu nak ke masjid surau bila dengar azan ada, pergi tak boleh, dia mengeletik ke rumah. Ini berlaku kerana ada nilai-nilai iman di dalam hati dia. Kalau orang yang tak ada nilai ini, supo ya, masjid tak masjid tak ada apa, besok ya. Tapi kalau tuan-tuan diberikan nilai rasa bezo, rasa tak sedap, rasa tak seronok, tak tenang duduk rumah dalam pada kita dengar-dengar panggilan azan ni, itu petanda Allah masih bagi iman dalam hati kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi kata, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang nanti besok di yaumil qiyamah bakal memperoleh naungan Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Satu daripada kelompok itu, saya tak sebut 7, satu cukup. Apa nama? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya sentiasa ta'alluq dengan masjid, sentiasa rasa bergantung dengan masjid, sentiasa ingat dengan masjid. Ta'alluq juga dengan makna merindu-rindukan masjid. Bukan sekadar itu sebagai satu daripada alamat dan tanda ada iman dalam hati kita yang sangat mahal di sisi Allah, bahkan itu ada satu tawaran yang hebat di samping itu. Apa nama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tawaran yang cukup luar biasa, yang ni akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Maknanya kalau seseorang itu dah pun diberi jaminan dengan sebab-sebab yang disebut, dan banyak lagi sebab, dan ni di antara untuk kita peroleh naungan Allah besok di yaumil mahsyar, maka itu sebagai suatu kepastian bahawa kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka
Musibah dan ujian yang Allah Ta'ala beri ini sebagai satu kayu pengukur, yang bukan kita rasa kita ni baik, tidak. Tapi setidak-tidaknya kita rasa syukur Allah beri kita rasa nikmat iman dengan terpanggil kita dengan sawa hati di naan masjid, sawa hati di naan surau. Kau cerita Jumaat tu kan, donga orang pergi boleh pergi Jumaat, kita dah daftar tak naik nama, tak berjaya, dia dah ngeluh ni. Mengeluh itu tu tanda bahawa dia bukan nyalah-nyalahkan apa, tidak. Nyalahkan takdir, tidak. Dia redha aja. Tapi hati tu rosah dah duduk rumah. Tak boleh pergi Jumaat. Dia kan orang dah habis Jumaat tu kan, dia siap hantar WhatsApp call, elok lah, syok lah, boleh pergi. Ini bagus. Dengan bahasa tidak menyalah-nyalahkan sesama manusia, apa lagi menyalahkan takdir Allah. Tu insya-Allah mudah-mudahan tidak. Ada sebahagian orang jalan-jalan, ini pokok kerja orang jawatan agama ni. Duk dalam ekon ni kau kerja itu dia. Nonggo membuta, kerja makan gaji buta kau. Ni bahasa-bahasa tidak bagus. Tu kadang-kadang kita tak berapa nak ambil tahu. Sedangkan mereka tu apa namanya? Bakal tuntang, faham tak bakal tuntang? Buat kerja. Ya, nak pastikan ni senang buat kerja tu. Yang sistem tu macam mana nak dibuat. Lepas tu dah daftar tu pula nak tengok macam mana. Kan ditutup tu tak termasuk lagi. Minggu lepas 3 hari bulan dari Jumaat, pendaftaran yang diluluskan berjaya untuk pergi Jumaat 16,650 orang. Yang pergi 50.2% je. Mana pergi 50 hari? Tu tak kezalim nama. Faham tak? Daftar 16,000 lebih, yang pergi 8,000 lebih. Kita katalah 50%. Tak konayo yang dapat jawapan tak berjaya tu, nongok kat rumah. Patut-patut tompek yang dikosong tu boleh pek ke dia. Kan? Ini juga dikatakan orang yang anayo. Ini susah. Kawan tu dah bekerja punyalah susah. Tiba-tiba kita dah dapat tu berjaya. Atas kita rasa pergi tak pergi tak apa. Kau pergi alhamdulillah, tak pergi pun tak ada masalah apa dah. Atas kita. Padahal tu tak betul. Kita naik orang yang duduk rumah ngeletek tadi nak pergi ni. Kan? Ini masalah kita. Yang bongi. Yang buat tak tahu. Kau dah dapat kau pergi, kau sakit cerita lain. Kau kita rasa dah naik berjaya, kita pun rasa pergi tak pergi pun tak apa. Ni dosa boleh jadi ni. Bah kita menafikan hak orang lain yang ngeletek nak pergi ni. Kan? Ini masalah kita. Bukan sikit-sikit. 50% daripada permohonan dalam talian yang diluluskan tak pergi. Ini minggu lepasnya cerita. Tutup masjid, memokak-mokak, buka masjid, ni aja dia. Kan? Misalnya tu tak cerita lagi nak tanggung yang datang risau punya orang jawatan agama risau dan juga pihak-pihak yang terlibat risau yang datang dalam keadaan panik. Domam pun ada, dia tak peduli, dia pergi, dia nak pergi masjid, baguslah. Kan? Yang datang tidak menepati SOP tu ada tak? Comel lah dek. Tapi kita tahu apa, kadang-kadang memudahkan kita. Tapi sebahagian masyarakat mengambil sikap macam itulah, sikap tidak adil, sikap tidak patut. Patut syukurlah kita ni. Ni sekarang dah kuliah pun ada. Kuliah ada dulu, mula kuliah ni, boleh kuliah. Ada kuliah tak, pergi dia dah. Kan? Pergi lolap cerita lain ni. Ni kita salah. Ni dot payah. Tak ada payah. Kita patut rasa syukur. Alhamdulillah. Kita tak seperti mana negara-negara yang lain. Kita masih lagi beruntung satu sudut yang kadang-kadang orang tak nampak. Apa nama? Ulama, orang-orang salih sentiasa berdoa untuk kesihatan yang baik masyarakat kita. Sebab doa-doa orang salih sentiasa didengar di Allah. Doa orang-orang salih sentiasa diberi perhatian di Allah Ta'ala. Tu ada hadisnya. Kita ni tak berapa nak salih, hanya cita-cita nak jadi salih belum lagi lah. Kan? Banyak lagi benda yang kena kita perbaiki dalam hidup dan diri kita. Sebab tu untung kita ada tuk guru pondok lagi. Walaupun dalam keadaan kita senang lenang, golongan-golongan ni tak berapa diberi perhatian, tetapi memanjang.
Dalam keadaan-keadaan tersapit, tolak dia semayang hajat, tolak kat dia doa, kau boleh bagi perpanjang sikit doa. Jadi ulu 230 ringgit. Kan? Ni. Padahal ni manusia yang penting ni, yang beri peringatan kat kita, yang beri macam mana kita nak buat dalam keadaan kita diuji oleh Allah Taala, supaya ujian tidak menjadi sebab kepada kita kufur ke Allah Taala. Ya. Sebab itu penting. Dan dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling disayangi dan dicintai oleh Allah Taala, bahkan dijamin segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat. Ni Nabi. Allah pun uji juga. Allah uji. Sehingga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa kepada Allah supaya dia boleh keluar daripada ujian Allah. Bukan redha semata-mata begitu membiarkan musibah tak keluar. Dia tak berusaha untuk keluar daripada ujian dan musibah tu. Redha itu dituntut, tapi jangan salah cara. Sehingga Nabi berdoa ni di antara usaha untuk kita keluar daripada perkara-perkara yang diuji di Allah Ta'ala. Satu doa yang Nabi baca ketika Nabi diuji, dia terkenal dengan doa doa kurub. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Setiasa diulang-ulang sampai keluar daripada musibah, diberi jalan keluar dari Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita itulah, kita Islam ni, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa benda dalam hidup kita, pertama, kalau Allah uji tu sesuai dengan kita. Allah tak beri ujian yang kita tak terdaya nak tempuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu. Nombor dua, tambah pula bila Allah uji, Allah beri jalan macam mana nak buat keluar. Kadang satu ujian, satu penyakit, satu musibah, jalan nak keluar daripada berpuluh-puluh Allah bagi. Kadang kita tak mencari. Kan? Bahkan lebih hebat, kita menyalah-nyalahkan kalau kita masih dalam keadaan tidak lagi keluar daripada ujian yang Allah bagi kita. Salah sana, salah tu, sabar tak ada. Kan? Tapi dalam cerita duit tu kan, mau dah, sabar dah. Untuk semata-mata nak capai matlamat dan cita-cita. Allah uji sikit, pap, dah mula dah. Nak fikir-fikir di antara sihat dan sakit kita, berpuluh tahun kita sihat, uji dari Allah Ta'ala sakit, mengadui, menyalahkan orang sini, menyalahkan orang sana, tak rasa syukur dengan yang sebelum dengan segala bentuk nikmat Allah Ta'ala bagi. Kan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tu nikmat banyak yang kita manusia kufurkan. Bahkan apabila dapat nikmat dilupa oleh Allah Ta'ala, lupa dah. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat Allah bagi ke kita, Allah akan tanya besok di akhirat. Anin na'im. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita. Banyak, cukup banyak nikmat Allah bagi kita. Di antara ni dah. Nikmat kita masih boleh lagi untuk kita berurusan walaupun terhad dalam hal-hal tertentu, tapi kita masih lagi bebas. Di negara-negara yang lain yang paling tahu sekarang ni mereka semua tahu tu. Kan? Jadi tengok yang tu syukurlah kita, alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Memang sebahagian kita diuji, yang potong gaji, yang berhenti kerja, memang perit. Tapi Nabi SAW beri kita macam mana kita nak keluar daripada ujian yang Allah Ta'ala beri. Allah akan beri. Sebab tu dalam surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, Allah kata inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, ulama kata apa dalam menafsirkan ayat ni? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya serta susah itu ada senang. Datang pula inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap yang susah ada jalan jadi senang. Ulama kata ada beza dua tu. Kenapa Allah Ta'ala sebut usri susah dengan ada alif lam? Fa inna ma'al usri yusra. Yang yusra tak ada alif lam. Yang susah tu ada alif lam ni. Kalau bahasa Arab boleh ikut ni, tak ada bahasa Arab tak apa lentok-lentok. Fa inna ma'al usri. Sesungguhnya ia serta susah. Susah tu ada alif lam ni.
alif lam ma'rifah namanya, alif lam ta'rif. Yusran nakirah, dia tak ada alif lam. Pasal apa? Alif lam itu menunjukkan susah yang sama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Ayat 1 fa inna ma'al usri, usri itu susah. Ayat yang lepas tu usri, susah juga, susah yang sama. Adapun yusran, dia tak ada alif lam, menunjukkan yusran yang pertama tak sama dengan yusran yang kedua. Dia faham tak? Sesungguhnya serata susah itu ada senang. Datang pula ayat lepas tu sama bunyi. Sungguh serata susah itu ada senang. Makna susah yang diulang kali kedua tu susah yang sama dengan ayat yang sebelum ni. Adapun senang, ayat yang pertama tak sama dengan makna senang dengan ayat yang kedua. Makna satu susah, ada dua jalan jadi senang. Faham tak? Jadi makna kadang-kadang Allah Ta'ala beri kita susah, jalan nak jadi senang tu melambat-lambat. Begitu juga hadis. Nabi SAW sebut, innallaha la yanzilu da'an illa wa yanzilu ma'ahu dawa'a. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan dia akan serta turunkan penawar sekali. Maka berubahlah, kata dia, cuma jangan berubah daripada yang haram. Secara pasti fakta apa? Setiap penyakit bukan satu cara berubah, melambat-lambat cara berubah puluhan, mungkin ratusan, bahkan tidak mustahil ribuan cara bagaimana nak diusahakan menyembuhkan satu penyakit. Ini rahmat Allah Ta'ala. Jatuh penyakit je. Kita orang Islam lagi hebat ya. Nak menyembuhkan penyakit tu bukan sekadar makan dan minum ubat yang bentuk makan, ubat yang bentuk minum. Bahkan penyakit-penyakit yang diubati melalui bacaan-bacaan, doa-doa, wirid-wirid, ibadah tertentu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berapa banyak daripada ayat-ayat Quran yang ayat-ayat syifa lah kita kata. Macam mana hadis-hadis Nabi SAW, kau masalah ni, kau baca doa ni. Masalah hutang tu kira penyakit tu, penyakit somak kepala kita, somak hati kita. Ni dia doa. Baca ni. Selesai hutang kita. Tapi dek kita ni gopoh. Bila susah ya, doa, amal 3 hari nak jam-jam tu ya. Paling lewat kita nak baca doa ni 3 hari nak pastikan masalah kita selesai. Itu masalah kita. Gopoh. Ya. Kau boleh dapat doa tu jam tu baca, jam tu dapat selesai. Ya. Tu tamak kita. Berkira betul dengan Allah Ta'ala tu cerita lain. Dia nak Allah ni selesai masalah dia on the spot mengenai kita. Memang semua manusia suka macam tu. Tapi kalau Allah tak bagi macam tu, jangan pelik. Sedangkan ibadah kita terlalu berkira dengan Allah. Innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya selalu nak berkira-kira. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tak pernah tinggal tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Siap Nabi khabar apa yang kita peroleh hasil daripada ibadah zikir dan wirid tu. Kan? Jadi Nabi SAW buat tu. Kita lepas sembahyang, tak? Sunat ya. Bahasa itu menunjukkan bahasa kita terlalu berkira-kira dengan Allah Ta'ala. Qadakut nak berzikir. Sedangkan itu yang Nabi buat. Siap beri lagi. Mana dah ayat kursi itu mudah lagi. Tolak mata tentengan tu boleh baca. Siap Nabi khabar, siapa yang setiap kali lepas sembahyang 5 waktu baca ayat kursi, lam yamna'hu dukhulal jannata illa al-maut. Tidak ada satu benda yang boleh menghalang dia daripada masuk syurga melainkan mati. Daripada mana? Amalan ayat kursi selepas 5 waktu solat fardu. Tak baca, sedangkan tawaran macam tu punya hebat. Berkira-kira lagi. Penyakit nak copek sembuh, susah nak copek senang, berhutang nak copek bayar, tak ada duit nak copek ada duit, ada gaji sikit nak copek naik gaji. Tapi bila kita dengan Allah, tu dia. Allahu Akbar semayang, berkira pagoda kuyak lah ketiak tu. Kok nak pilih wangi sikit kok, kaku piah elok, pakai baju elok, pergi jumpa orang besar, bukan ni elok kita nak menghadap Allah Ta'ala, berkira. Kan? Itu untung ada pagoda, ada kain pelekat di atas pusat sikit. Allahu Akbar. Kain pelekat dia, baju pun tak ada. Jangan kata tak ada, ada. Saya pernah tengok. Itu dia masalah kita. Kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan musibah dan ujian Allah Taala bagi ini menjadikan kita sentiasa muhasabah diri. Jangan kita bila tak markah ke orang,
Tapi selalulah letak markah kat diri kita. Berapa markah kita, kan? Dan ni macam mana kan? Kok tengok daripada apa kebaikan dan buat dengan kejahatan, melampau kejahatan kita. Bila masa yang sama Allah tu Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun, Allah Maha kasih sayang. Harapkan sifat kesempurnaan Allah yang begitu tu jadi sebab ada kebaikan dalam hidup kita dan keselamatan bagi kita di akhirat. Tuan-tuan, mudah-mudahan beri manfaat pada kita. Yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.